Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 7 Oktober 2022, 10 Rabiul Awal 1444, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Najmi. Suratun Najmi, surah yang ke-53, juzuk yang ke-27. Surah 53, juzuk yang ke-27, sambungan kita ayat 19. Ayat 19 sehingga ayat 25, insya-Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kebatilan berhala-berhala sembahan puak kafir, walaupun mereka namakan berhala itu dengan nama-nama orang yang soleh, tok-tok guru zaman mereka, tapi dia tetap batil. Perbuatannya perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka juga melakukan tuduhan jahat bahawa Allah ada anak perempuan. Orang jahilian dia tak mau anak perempuan, tapi dia bagi ke Tuhan, yang dia ambil anak laki-laki. Kemudian Allah nyatakan manusia ni cita-cita yang dia cita-citakan itu menjadi sia-sia. Apa dia bercita-cita tidak mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1171. Kita mulakan dengan baca ayat, kemudian terjemahan, kemudian huraian dan faedahnya, insya-Allah. Tengok ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Afara'aytumul Lata wal 'Uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Ayat 19. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Setelah kamu, wahai kaum musyrik Mekah, masa turun ayat ini, mendengar keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah,
maka adakah kamu nampak bahawa Al-Lata dan Al-Uzza wa Manat as-salisat al-ukhra serta Manat yang ketiga yang rendah martabaknya itu layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Tengok nota di bawah kata apa? Al-Lata wal-Uzza dan Manat ialah berhala-berhala dan benda-benda yang disembah oleh kaum Arab musyrik pada zaman jahiliyah. Ini tiga ni nama berhala. Banyak lagi berhala dia, tapi tiga ni orang panggil tuan besar dia ni. Big boss dia nya duduk di tiga berhala ni. Asnamun min hijaratin kanu ya'budunaha. Berhala yang diukir dari batu-batu kemudian mereka sembah. Kalau nak tengok sejarah, dikatakan istaq al-Lata ambil daripada kalimah Allah, Lata. Al-Uzza ambil daripada Al-Aziz. Manat ambil daripada Mannan. Ada kata Lata ni kerja dia rajulan yalutus sawik. Kerja dia buat sawik. Sawik ni macam buah sagu. Macam orang panggil sagu tu. Buat makan, buat kuih untuk diberi makan pada jemaah haji. Mana orang baik lah ni. Orang khidmat pada jemaah haji. Falamma mata, bila dia mati, akafu ala qabrihi ya'budunahu. Bila dia mati, pakak pergi duduk atas kubur dia. Inilah tok ayuh kita orang baik, orang pemurah, khidmat ke jemaah haji. Dalam setengah tu berkali wali, orang hebat. Akhir kali untuk mengenangi jasa Lata, buat patung yang akhirnya disembah. Wal Uzza, Uzza ta'nisul az. Manat dinamakan sebab dima'an nasaik. Darah-darah orang penidam haji disembelih dekat dengan Manat. Ini maknanya Manat pergi sembelih kambing itu. Sembelih korban. Nama-nama berhala ni kalau kita tengok termasuk juga awal lagi. Ya'uqa, Yaghusa, wa Nasra, semua tu asma' salihin. Nama orang-orang soleh belaka. Nama orang soleh. Bila dia mati, pakak buat patung untuk mengenangi. Sebab itulah Nabi SAW marah sangat. Nabi kita larang ketika Nabi nak wafat, dekatnya Nabi nak mati, di antara pesanan, beberapa pesanan yang besar Nabi nak wafat, Nabi kata laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala laknat ke atas pokok Yahudi dengan Nasara sebab mereka jadikan kubur-kubur Nabi dia tu sebagai masjid. Mari zaman kita ini hati-hati tuan-tuan, kubur-kubur orang-orang yang ditambalkan sebagai wali-wali, tuan-tuan guru, tuan syekh mula diperhiaskan. Hias sungguh dengan lampu berkelip, dengan bangun yang marmar, pakak mari duk gosok. Sekarang ni gosok baru ni. Mari generasi kemudian mungkin akan berlaku sejarah yang berlaku kepada Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra, asma'un salihun, nama-nama orang soleh berlaku tu, orang soleh berlaku. Tapi akhirnya disembah. Fenomena duduk mai kubur ni kalau kita tidak dilarang, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah generasi yang akan datang apa akan berlaku. Ni pun generasi kita ni pun. Anda pergi tengok di kubur besar. Oh ya dia mari. Duk minta istighasah, minta dengan tok ayuh mati dalam kubur, minta. Kata kenapa mari sini? Minta ni anak sakit nak minta dengan tok ayuh. Kita kata subhanallah, orang minta dengan Allah, mari duk minta sini buat apa? Ini peringkat awal. Kalau dibiarkan, tak ada orang tegur, lama-lama dia jadi benda-benda lain aja. Allahul musta'an. Baiklah. Munasabatul ayah. Afara'aita apa ni? Lamma zakara ta'ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam ayat lepas ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk agama yang benar. Nabi kita perintahkan supaya beribadat dan tauhid kepada Allah semata-mata. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini butlan, batilnya segala ajaran sembahan lain daripada Allah Azza wa Jalla.
Jadi dalam ayat yang lepas kita sudah tengok kuasa Allah. Allah Taala perlihatkan linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan ayat-ayat kami kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Isra dan Mi'raj itu ayat yang besar. Isra dan Mi'raj ayat yang besar, ayat yang agung yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini baik-baik mu tengok apa berlaku kepada puak-puak kafir, mari daripada pemujaan sembahan kepada orang-orang yang dianggap berjasa besar kepada masyarakat. Ini zaman kita ni, zaman Nabi. Hak zaman Nabi Nuh dulu, orang yang dianggap wali, nama-nama orang soleh diambil ikon contoh untuk dicari semangat beribadat yang akhirnya contoh itulah disembah. Para pelajar boleh tengok dalam tulisan yang sejarah saya tulis dalam blog abuanasmadani.com, cari tajuk dia sejarah punca berlakunya syirik di atas muka bumi. Sebab berlakunya syirik di atas muka bumi puncanya kerana al-ghulu fi hubbis salihin, melampau memuja orang-orang saleh yang akhirnya disembah. Allahul musta'an. Baik. Afara'aitum, tengok makna ayat ni. Afara'aitum ayyuhal musyrikun allata wal uzza wa manata salisatul ukhra. Kita dah sebut tadi, dah perkenalkan definisi ta'rif biografi siapa dia tiga ekor berhala ni. Allati ta'budunaha min dunillah, yang kamu sembah lain daripada Allah, yang kamu sangka mereka itu anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi Allah tanya ni, afara'aitumul la'i akhbiruni, ceritakan kepada kami tentang Tuhan-Tuhan yang kamu sembah lain daripada Allah. Adakah Tuhan itu mempunyai kuasa? Adakah Tuhan itu ada maklumat? Adakah Tuhan itu boleh begitu ni? Atau dia sahaja segetul batu yang tak bergerak, tak berkelip mata dan begitu saja. Kata Ibnu Katsir, Lata, yang kata orang yang khidmat makanan sawit sagu ke jemaah haji tu, dia buat daripada mana berhala dia? Sakhrah bayda manqushah, batu putih yang diukir. Wa 'alaiha baitun bit Taif. Di Taif ni ada rumah berhala ni. Berhala Lata ni. Lahu astarun wasadanatun. Dia ada langsir, dibungkus tudung, ada penjaga, pengawal. Dan sekeliling berhala ini satu kawasan yang dihormati oleh puak-puak Taif, puak-puak Saqif. Dia Saqif, dia bangga dia ada Lata tu puak Saqif. Kita dengar sejarah berhala pula. Ada kitab ni. Kalau kita nak kenal berhala ni, ada sebuah kitab yang ditulis tentang berhala. Tapi ada faedah ke tak? Nama kitab dia. Kitab nama dia Al-Asnam. Kitabul Asnam, kitab tentang sejarah berhala yang ditulis oleh Hisham Al-Kalbi. Main kita sejarah berhala. Ini kita ambil sejarah Ibnu Katsir kata apa? Wa Allata ambil duduk di mana? Di Taif. Seko. Mana hak lain pula duduk mana pula tengok. Manat, tulis. Manat duduk di Mushallal. Mushallal ni dekat dengan Wadi Qudaid. Kalau kita nak pergi Madinah daripada Mekah lah ni, lebih kurang 120 km, dia tulis Wadi Qudaid. Situ tepat Manat duduk situ. Ini kabilah ni berhala ni dipuja oleh puak-puak Khuza'ah dan Aus dan Khazraj. Bila mari Mekah nak pergi haji, mereka akan niat situ. Niat situ. Sebab tu dia pergi meleh korban, sembelih dam dia dekat situ, dekat berhala Manat. Mana seekor lagi ni? Satu seekor lagi, wa kanat bi jaziratil Arab, di semenanjung tanah Arab,
ada tauhid yang lain pula yang dibesarkan oleh puak-puak Arab sebagaimana mereka mengagungkan Kaabah. Lain daripada hak ni. Jadi banyak lagi ada berhala, cuma ini yang disebut nama dia sebagai bos berhala lah, bos berhala. Nauzubillah. Allah tanya puak kafir ayat 21. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Lagi pula, patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak laki-laki yang kamu suka? Jadi anak laki-laki yang kamu suka, kamu ambil. Dan untuk Allah, anak perempuan yang kamu benci. Hak membenci, tak suka anak perempuan, pergi ke Tuhan. Allah kata apa ke buat kafir? Tilka idzan qismatun dhiza. Pembahagian yang demikian sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil. Nak ada apa bagi kau yang kita tak mau. Kita kalau nak bagi korang, kita kena beri yang baik-baik, bukan bagi yang kita tak nak. Maka di sini Allah Taala tempelak puak kafir bagi tidak adil. Allahu akbar. Yang penting bagi kitanya, Allah Taala lam yalid wa lam yulad. Dia tak ada anak, dia tidak diperanakkan. Tak sudut bagi anak ke Tuhan lah, Tuhan tak ada anak. Bagi ke puak-puak awak lah kafir, muna anak apa ambil. Jadi dah lah, mana dua kali salah. Salah yang pertama nisbah kepada Tuhan ada anak. Itu salah yang pertama. Kesalahan besar yang kedua, dia pula bagi tak betul pula tu. Mana dua kali salah lah puak kafir ni, dua kali karut dia panggil. Allah kata tilka idzan qismatun dhiza. Kismatukum tilka ayyuhal musyrikun qismatun jaizatun zalimatun ma'ilatun 'anil haqqi was shawab. Pembahagian kamu itu zalim, tidak adil, tidak betul. Perjalanan Allahu akbar, tak betul berlaku lah, karut semua tu. Bagi apa macam tu? Tengok ayat 23, Allah nak ceritakan kepada kita lagi tentang apa? Tentang berhala ni. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Menamalah Allah, tak ambil daripada kalimah Allah ke mana dari yang pentingnya karutlah ke apa tu. Nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya, Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Jadi tak ada apalah. Ai ma hadhil asma, tidak adalah nama-nama yang kamu namakan itu daripada berhala-berhala kamu, Allata wal Uzza wa Manat, illa asma nama-nama la ma'ani tahtaha, tak ada makna sebenarnya. Bendanya batu, tokoh batu, apa dia mana? Wala haqiqatalah, tak ada hakikatnya sebenar. Ya benarnya itu adalah rekaan kamu dan datuk nenek kamu yang kamu sangka dia itu Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Wadda'aitum, mereka mendakwa itu adalah anak-anak perempuan Tuhan. Kita kata dua kali jenayah yang dibuat oleh puak kafir. Jenayah yang pertama tuduh Tuhan ada anak, yang kedua bagi pula tidak adil. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Ai ma anzalallahu bidzalika min hujjatin. Allah Taala tak bagi hujah menyokong tuduhan mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan benar apa yang kamu sangka itu. Tidak ada. Sebagaimana firman Allah Taala, wa ya'buduna min dunillah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimin min nasir.
dalam surah Al-Hajj ayat 71, wa ya'budu, mereka sembah lain daripada Allah, ma lam yunazzil bi sultan. Allah Taala tak ajar pun benda ni, mungkin buat rekod sendiri, jangan. Baik. Tengok ayat. In yattabi'una illa dhann. Mereka berbuat yang demikian. Mereka yang berbuat demikian tidak menurut melainkan sangkaan. Sangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu. Tak ada gapo buatmu tu. Buat kafir itu dia tak ikut kecuali al-waham, sangkaan yang rendah martabatnya. Yang disokong oleh nafsu suka kepada benda batil, tanpa ilmu, tanpa keyakinan, tanpa hujah, tanpa maklumat yang jelas. Dia ikut nafsu gitu ya. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Allah Ta'ala telah bawa petunjuk hidayah. Depan dia ada Nabi. Nabi ni bukan orang asing. Nabi ni orang mari daripada negeri sendiri. Besar, berlahir di Mekah. Besar juga di sana. Nak kata apa? Allahu Akbar. Tiba-tiba orang kampus sendiri tolak. Kita jangan buat hujah dengan orang kampus tak suka. Dia ni di kampus dia pun orang tak dengar. Tak semestinya. Kalau macam tu, teruklah kita nak jawab. Nabi pun ditolak oleh keluarga dia. Masalah terima tak terima, tolak tak tolak ni bukan duduk di orang. Duduk di hujah dan fakta yang ada depan kita. Kalau hujah dia mantap, maklumat dia jelas. Kalau orang tolak juga, itu bukan salah dia, bukan salah pendakwah, tapi salah orang. Orang tu yang salah, kerana tak mau terima. Jadi Allah kata, mereka sudah diberi petunjuk. Allah Ta'ala hantar mari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang Tauhid, tentang Allah, tentang Rasul, tentang kebangkitan semula hari kiamat. Semua itu tak jadi apa belaka. Tidak diambil hirau oleh puak kafir. Kita mengatakan habislah dia. Allahu Akbar. Benak kita ni. Amlil insani ma tamanna. Ayat 24. Adakah tetap manusia akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Soalan mari. Amlil insan, adakah bagi manusia itu semua apa yang dia angan-angan, yang dia ingini oleh nafsu dia daripada benda yang baik, dia boleh capai? Ataupun tidak? Jawabnya ada boleh, ada tak boleh. Kata Qurtubi, ma tamanna ay ishtaha, apa yang diingini oleh dia. Ma tamanna minal banin. Puak kafir dia nak anak laki-laki, anak perempuan tak mahu. Itu cerita angan-angan dia. Ma tamanna, mereka angan-angan bercita-cita boleh balasan yang baik walaupun dia buat benda tak baik. Mana boleh macam tu? Ada yang mengatakan ma tamanna minan nubuwah. Nabi tu nak suruh orang dia. Apa Muhammad ni budak kampung, anak yatim, pembesar Mekah ni ramai lagi ada. Kenapa pilih dia? Mana angan-angan dia tu macam-macam, dia punya angan-angan. Ada juga angan-angan berangan-angan bahawa berhala mereka boleh beri pertolongan. Jadi perantara di antara dia dengan Tuhan. Semua tu karut belakalah. Yang pentingnya semua tu Tuhan kata amlil insani ma tamanna. Adakah manusia boleh apa-apa yang dicita-citakan? Tak ada. Apa dia cita-cita? Contohnya, tengok ayat Baqarah, surah Al-Baqarah 111. Yahudi kata apa?
Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tak boleh masuk syurga kecuali puak Yahudi dengan Nasara. Mengikut Muhammad tak masuk. Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan puak-puak kafir. Cakap apa? Jadi angan-angan ni dia beza di antara cita-cita dengan angan-angan. Macam kita hari ni. Kita ni nak berangan-angan ni kuat. Nak berangan-angan jadi orang pandai, jadi orang kaya, jadi orang alim, jadi macam tu. Nah, tapi awak belajar ke tidak? Tak. Kita pun tak ada usaha nak belajar. Satu, nak jadi orang pandai. Bercita-cita berangan-angan nak jadi orang kaya. Awak kerja ke tak? Tak juga, malah hangi. Kita pula orang yang baik-baik ni berangan-anganlah kita nak masuk dalam syurga. Awak buat amal ke tidak? Tidak. Kita kata itu angan-angan. Angan-angan siapa tu? Siapa? Dia kata ke mak jening tak ada pasal. Angan-angan kita lah tu. Apa mak jeningnya? Dia kata angan-angan mak jening. Mak jening mana? Tak ada pun dalam kapur kita nama mak jening. Ada nama? Ada kenal sepanjang hidup nama mak jening? Tak ada. Adanya angan-angan hamba. Berangan-angan nak tu nak ni, kerja tak buat. Ini kita bimbang hari ni. Berangan-angan kita nak pergi ke syurga, tapi amalan tidak amalan ahli syurga. Lain. Yang kita naknya cita-cita. Kalau orang bercita-cita, dia akan berusaha untuk mencapai cita-cita dia dengan bekerja, dengan belajar, dengan beribadat, dengan macam-macam dengan lagi. Allahu Akbar. Jadi kita kena belajar, kita kena tengok, kita ni sebenarnya duduk di kategori mana? Kategori angan-angan ke kategori bercita-cita? Kita kena nak cita-cita, baru dia betul berjalan. Kalau angan-angan, tak tahulah ke mana. Oh, kenapa awak sengih suka tu? Berangan-angan mau jadi si kaya. Oh, kerjanya belum kerja lagi. Malah duduk mai tunggu tangga masjid orang bagi derma nak makan. Kerja malah. Kita kata itu angan-angan. Tak usah kata mak jenis lah, angan-angan kita. Baik, di sini Tuhan kata, amlil insani ma tamanna. Adakah manusia semua mencapai semua cita-cita dia? Angan-angan dia tidak, tak akan tercapai. Allah tengok akhir ayat kita untuk seri-seri ini. Falillahil akhiratu wal ula. Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia. Siapa dia nak akhirat, dia bercita-citalah untuk mencapai hamba Allah Ta'ala yang akan layak untuk mencapai syurga Allah dengan apa? Dengan kita beramal, taat setia, ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, tinggalkan benda mungkar dan maksiat, barulah orang itu bercita-cita. Kalau tidak ada berangan-angan, angan-angan nak pergi syurga lah, angan-angan nak naik tarah lah, macam-macam, tapi kerja tak buat, ibadat pun tidak ada, kita kata itu angan-angan. Maka Allah Ta'ala tutup perbincangan kita ni dengan falillahil akhiratu wal ula. Ay falillahi wahdahu mulkul akhirati wad dunya. Hanya bagi Allah sahaja yang esa, yang tunggal pemilik kepada akhirat dan dunia. Walahu wahdahu mutlaqut tasarrufi. Allah saja yang esa saja yang berhak, yang berkuasa di atas segala yang ada di dunia dan di akhirat. Fayu'ti man yasha, dia beri yang baik kepada siapa dia nak. Dia tak beri kepada siapa yang dipilih. Fal amru kama yuridur rahman. Urusan kita ni mengikut kehendak Allah. La kama yatamannal insan, bukan seperti yang dicita-cita, diangan-angankan oleh manusia. Kita tak boleh ke bercita-cita? Naam, kita kena bercita-cita besar. Bukan cita-cita kecil, bercita-cita besar. Cita-cita yang pertama, kita nak jadi hamba Allah yang soleh. Cita-cita yang kedua, kita nak pandaikan diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Cita-cita yang ketiga, kita nak duduk di atas landasan ibadat kita ni, pegangan agama kita ni mengikut Al-Quran, mengikut sunnah Nabi SAW, bukan ikut orang mari jaja, mari kata pakai terima belaka,
kita kata bukan itu cara. Semua benda yang kita nak. Siapa kata kita tak nak? Bila kata kita tak nak, sebenarnya kita nak, tapi kehendak nak tu tengok peratus. Orang yang kuat tinggi dia punya maqam, kuat dia punya ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata Ibnu Ijlan, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan jiwa seorang manusia itu, orang mukmin kekuatan dia terpasok dalam hati dia. Itu kuatnya jiwa orang mukmin. Bukan kata fizikal saja kuat. Fizikal saja kuat. Kalau fizikal saja kuat, kita tengok orang duk akak body, besar body ni, tapi nak angkat barang, orang miskin, orang minta tolong angkat pun tak angkat. Duk kerja tu kat begini. Nah, naik body. Tapi orang kata, saudara, kita ada gotong royong bersih kawasan, tolong tak lagi busy. Si busy apa? Busy duk akak body. Dia akaklah barang orang tu. Saya hari ni sibuk sebab nak maintain naik kayu basikal 50 km. Maintain. Orang kata ni kita nak maintain petani ni ada jemputan khas di masjid ni. Tu tak lagi. Sebab maintain kayu. La ya akhi, di mana kekuatan jiwa orang mukmin? Kekuatan orang mukmin duduk di hati, bukan duduk di body yang semata-mata besar itu, tidak. Allahu akbar. Tamatlah ayat kita secara ringkas-ringkas. Al-an sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Kita ambil 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Kita kata apa? Semua tu nama-nama berhala tu dia kata perempuan belaka nama tu. Kemudian dia bagi kepada anak Tuhan belaka. Dalam ayat ini kata di para pengkaji tadabbur, dia kata alakumuz zakar walahul unsa, bagi kamu laki-laki, orang perempuan, bagi anak perempuan bagi ke Tuhan. Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah satu pembahagian yang karut, yang tak betul. Ayat ini dilalatun ala annal unsa naqisatun. Minta maaf banyak-banyak kepada puan-puan muslimah kita. Ayat ini menjadi dalil kepada kita bahawa orang perempuan lemah dari sudut fizikal. Kejadian asal wanita nak banding laki-laki, Allah buat wanita tu lebih lemah banding laki-laki. Sebab apa? Sesuai dengan kerja asal dia. Kerja asal dianya melahirkan anak. Jadi kalau mak perkasa juga go jalan macam tentera belaka, dah anak dia apa takut. Ni dengan anak ni, Allahu akbar. Kalau main dengan ayah dia kerja kuat, balik tidur malam pakai keruh, enggak bangun pagi esok dah. Mak ni lambat bunyi anak menangis. Sedar dah. Pukul 2 pagi tengok cokoh duduk beripek anak. Allahu akbar. Allah Ta'ala lah balas jasa yang banyak, pahala yang banyak kepada ibu-ibu semua. Kata orang, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak. Allahu akbar. Tengok. Jadi muqtada tabi'ah khilqah, kejadian wanita lebih lemah daripada laki-laki. Wa anna zakar, laki-laki lebih afdal daripada wanita dari beberapa tugasan. Sebab tak ada nabi wanita. Tak ada. Semua nabi zukur, laki-laki belakang nabi. Orang wanita tak boleh jadi imam pada laki-laki. Dia kena jadi makmum. Kalau imam sama dia bolehlah. Kena ingat. Wanita waktu akad nikah, suami yang jawab, dia tak boleh jawab. Kalau dia kelahi, suami yang boleh cerai, wanita tak boleh cerai. Dia boleh minta. Banyak beberapa perkara. Jadi sudut kedudukan kita kena terimalah. Kalau mari orang barat ke orang pening, dia kata nak mencari human right, persamaan hak wanita dengan laki-laki, kita kata tak boleh sama.
Allah Ta'ala dah buat dah. Fok jahiliyah pun dia reti. Dia tak nak anak perempuan, dia nak anak laki-laki. Dia bagi anak perempuan hak lemah tu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu di antara realiti. Kalau ada gerakan nak sama laki-laki dengan wanita, kita kata tak mungkin sama. Tak mungkin. Tapi bukan makna wanita tu hina, tidak. Oh, dia kata mana awak ni? Wanita dalam universiti poin paling tinggi daripada laki-laki. Sebab dia tak jalan, dia duduk study. Laki-laki ni yoya sana, yoya sini. Kita kata alhamdulillah itu baik. Tapi dari sudut al-qiwamah, dari sudut pemegang kuasa, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu orang yang berkuasa ke atas wanita, isteri-isteri dan anak-anak dia. Naam. Kita pergi kepada faedah yang kedua. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Semua nama-nama berhala tadi kamu namakan dia. Lata wal Uzza wa Manata, Ya'u, Yaghusa wa Ya'uq wa Nasra. Semua tu nama-nama belaka. Dan dalam ayat ini nak membatalkan satu kisah. Tulis, kisah ni pelik sikit. Nama dia Al-Gharaniq. Kisah Al-Gharaniq. Apa dia kisah Gharaniq ni? Konon-kononnya, sebab riwayat ni tak sahih. Itu jadi konon tu. Ketika Nabi kita baca Nabi kita baca di Mekah surah Wan Najmi ni. Wan Najmi. Surah kita baca. Bila sampai kepada ayat ni, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra. Mu tengoklah Lata wal Uzza wa Manat. 3 ekor berhala ni. Syaitan pun mari campur perkataan atas lidah Nabi. Nabi tak sedar. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah dia panggil 3 ekor yang tinggi kedudukannya dan syafaat dia sangat-sangat diharapkan. Kononnya syaitan mari capok, Nabi baca lagu tu. Bila Nabi sujud, fasajada wa sajadu, syaitan bobok kafir Quraisy pakat sujud belaka. Sebab dia kata tak pernah lagi Nabi puji Tuhan dia kecuali hari ni, maka kita sujud sekali. Cerita ni, tulis cerita Al-Gharaniqul Ula ini tidak betul. Tak betul. Al-Bazzar kata aku tak tahu ni. Riwayat betul daripada Nabi tak ada. Al-Baihaqi kata cerita ini tidak sabit dari sudut riwayat. Ibnu Khuzaimah kata cerita ini telah direka-reka oleh puak-puak zindiq. Puak-puak kafir dia masuk dalam tafsir. Kata di Al-Qadiyah, innal ummah ijtama'at fima tariquhul balagh annahu ma'sum. Jadi sepakat dah. Ummah ni Nabi kita maksum, tak boleh syaitan mari kacau dalam mulut dia, tak mungkin. Ibnu Katsir kata, zakara katsirun minal mufassirin, ramai ulama tafsir sebut kisah ni dalam tafsir dia. Ketika tafsir ayat ni lah. Wa ma kana min ruju'in katsir. Dia kata dia sebut wa ma kana min ruju'in katsir minal masjid ila al-ardil habasa dhanna minhu anna musyriki Quraisy qad aslamu. Tapi dia kata semua riwayat kisah Al-Gharani, hok kata Nabi salah baca tadi, kafir pakat sujud, tidak betul. Ni cerita Gharani ni tak betul. Jadi ada buku yang tulis ni para pelajar boleh bahasa Arab, tulis tajuk dia Nasbul Majaniq linasfi qissat Al-Gharani. Maknanya kita letak meriam untuk menembak, menghancurkan kisah Al-Gharani. Bagus kita ni. Oleh Syekh Muhammad Nasiruddin, tajuk dia Nasbul Majaniq linasfi qissat Al-Gharani, dan lain-lain lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok. Konon-kononnya Nabi kita ni cakap, dia tak sedar, syaitan mari campur, Nabi baca ayat tadi. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Semua tukar. Tidak sahih, tidak benar. Jadi kita kata tak ada illa asma' samaitumuha, nama-nama yang kami namakan dia,
Allah Ta'ala tak turun hujah untuk nama-nama yang tersebut. Tak ada hujah. Yang ketiga, tanda yang ketiga ni pelajar. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Apa yang mereka ikut hanyalah sangkaan-sangkaan dan kecenderungan nafsu semata-mata. Jadi ada kalanya nafsu ni dia ikut kita, tapi banyak nafsu ni dia ikut kehendak yang menyalahi yang benar. Sebab tu dia panggil zon, dia panggil zon. Jadi ramai kebanyakan zon ini sangkaan semata-mata. Jadi kita jangan duk main zon. Ya, kita naknya ibadat kita ni, amalan kita kena ambil fakta yang jelas. Jadi kata di para ulama, sangkaan yang kita tidak tahu kebenaran dia jangan diikut. Sebab Allah kata in yattabi'una illa dhann fahum la yattabi'una illa dhann. Ajaran yang mereka ikut sangkaan-sangkaan saja. Orang dulu buat, kita pun ikut juga. Jangan duk main sangka-sangka. Dalam Islam kita ni, alhamdulillah para pelajar sekalian, penuh dengan fakta, penuh dengan maklumat. Jangan kita jadikan agama kita ni sebagai auta. Oh, cerita agak begini. Ni musim-musim maulud ni banyak ni. Cerita Nabi sedih begini-gini. Bila saya mau dalam riwayat, tidak ada. Jangan main-main. Gurau, jangan bergurau. Kita pergi kepada yang keempat. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Telah datang kepada mereka, Allah Ta'ala telah bawa petunjuk hidayah. Min rabbihim, daripada Allah. Kata ulama tadabbur, fihi isyaratun. Isyarat bahawa tidak boleh kita ambil ilmu syariat ini kecuali melalui apa yang Allah ajarkan. Ambil daripada Quran dan juga ambil daripada hadis Nabi SAW. Jangan ambil daripada mimpi orang tu, mimpi orang ni tak boleh. Ni mimpi dia ni baik. Kita tak engkar mimpi dia, tapi nak jadikan hujah sebagai hujah dalam agama, bukan itu cara dia. Ni kuat ni baik mimpi saja ni. Mimpi tu mimpi ni. Allahu Akbar. Kita kata mimpi-mimpilah. Tapi nak jadikan hujah, tidak. Jadi jangan. Kata Allah Ta'ala telah bawa kepada kita huda, petunjuk. Jadi yang merusakkan manusia siapa dia? Syubhat, keraguan dan syahwat. Tulis ni pelajar. Kita dalam penyakit hati manusia ni ada dua. Satu dipanggil penyakit syahwat. Suka dengan nafsu, suka dengan enjoy kemewahan, halal haram tak peduli. Satu lagi penyakit syubhat yang meragukan pemikiran kita. Ini dua penyakit yang besar. Jadi fadzannu syubhatun. Allah Ta'ala in yattabi'una illa dhann. Dhann itu syubhat, keraguan yang ada dalam kepala. Wa ma tahwal anfus, itu syahwat. Mana dua yang merusakkan manusia ni. Keraguan dari sudut akidah pemikiran, syahwat dari sudut nafsu. Cara nak makan minum ni. Jadi yang nafsu kita ni kita kena didik, jaga betul-betul. Sebagaimana kata di ahli qasidah, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu kita ni seperti baby, kanak-kanak. Kalau kita lepaskan susu, mak dia nak pergi kerja lepas susu, dia lepas. Tapi kalau kamu duduk menyusu, sampai kena naik gigi susu lagi. Jadi maknanya nafsu tu kena didik, kena asuh, kena latih, barulah dia dengar kata. Yang terakhir, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Jadi i'lam, ketahuilah bahawa angan-angan itu dicela. Sebab orang duk berangan-angan, dia tahu kerja, dia khayal. Tapi iradah, bercita-cita nak satu benda, diikuti dengan tindakan yang betul, itu mahmudatun. Mahmud. Maknanya kalau angan-angan, dia tahu kerja, dia berangan. Bukan duk sengih tu. Duk mimpi jadi pembesar negara dah ni. Pembesar negara. Duk mikir, dia tengok kereta buruk di depan tangga tu. Kereta ni nak tutup itu pun cabut. Duk mikir macam jago wadah kereta dia ni. Bila dia jadi kaya, boleh bintang tu bintang ni. Itu dia panggil angan-angan. Tapi kalau kita cita-cita, memang kita usaha sungguh nak jadi hamba Allah, nak syurga,
Itu di al-umniyah syahwatul al-iradah ya ma yusaddiqul amal. Ini dipuji. Maknanya bercita-cita nak benda baik dipuji, berangan-angan tidak. Jadi banyak manusia ni berangan-angan, bercita-cita, maka Allah Ta'ala tutup angan-angan kita dengan apa? Falillahil akhiratu al-akhiratu wal ula. Kalau mu nak bercita-cita besar, ingat Allah Ta'ala lah milik akhirat dan milik dunia. Kita cita-cita kita nak jadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang jujur, supaya kita bercita-cita untuk mendapat keredaan Allah, bercita-cita untuk masuk dalam syurga Allah, dan kita akan layak untuk memandang pada wajah Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-25-26 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.